Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam slot Sembang Santai anjuran Kluster Kerjaya iLead KBS. Terima kasih kepada para penonton yang menonton di luar sana. Pastikan anda kekal setia bersama kami hingga akhir dan jangan lupa untuk like dan share banyak-banyak kepada rakan-rakan anda di luar sana dan juga saudara. Dan sekiranya ada sebarang persoalan dan juga komen, boleh kemukakan di ruangan komen di sebelah kita. Saudara-saudari, pada kali ini kita akan sembang dengan topik pemasaran digital pemakin ekonomi. Dan saudara-saudari juga, hari ini kita tahu bahawasanya revolusi IR 4.0 telah membantu era dalam pemasaran digital. Kebanyakan pakar pun percaya bahawa digital merupakan satu saluran pemasaran yang luar biasa. Ia memerlukan pendekatan yang baru dalam pemasaran dan juga memerlukan pemahaman baru dalam tingkah laku pengguna. Dan juga kita sedar pada hari ini ramai belia-belia di luar sana yang mempunyai produk dan juga idea tetapi tidak tahu bagaimana untuk meloncatkan pasaran mereka. Untuk itu, bersama-sama dengan saya menjemput dua orang panel daripada MyDigo yang telah berjaya dalam pemasaran digital pada hari ini. Saya perkenalkan panel pertama kita, saudara Muhammad Izzat Syahmi bin Ghazali, iaitu Digital Marketing Consultant dari MyDigo, dan ingin saya kongsikan sedikit mengenai beliau. Beliau adalah dari Depasan University of Nottingham, Malaysia Campus dalam mekanikal. Beliau mempunyai 9 tahun pengalaman dalam digital marketing dan sekarang bergerak aktif dalam digital marketing social media B Industries bermula dari tahun 2019 dan sebelum ini pernah bertugas sebagai digital advisor dalam syarikat Fauzan Empire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih kepada KBS dan iLead. Dan seorang lagi panel kita yang kedua iaitu saudara Khairul Asfar bin Kana, Timbalan Presiden Pertubuhan Profesional Digital Kreatif. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Terima kasih atas jemputan. Alhamdulillah sihat. Beliau juga adalah daripada lepasan dari University of Nottingham, Malaysia Campus, dan beliau mempunyai 10 tahun pengalaman dalam social media advertising expert dalam beberapa buah syarikat, dan sekarang ini adalah founder dan juga ataupun stakeholder B Industries. Okey, tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, kita terus mulakan dengan saudara Asfar. Saya nak tahu jugalah bagaimana MyDigo ditubuhkan dan apa inspirasi MyDigo itu. Inspirasi dia, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada iLead KBS sebab menjemput saya dan tim saya. Okey, kalau saya nak cerita berkenaan dengan MyDigo ni panjang, jadi saya ringkaskanlah cerita dia. So secara ringkasnya, MyDigo ni ditubuhkan atas usaha sama anak-anak muda yang saya boleh kata berpengalaman 6 ke 7 tahun dalam bidang social media dan bidang digital. So antaranya macam digital marketing, macam Izzat digital marketing, social media management, fotografi, e-commerce dan lain-lain lah yang berkaitan dengan digital ni. Yes, so kita kumpulkan pakar-pakar lah, orang-orang yang berpengalaman dalam MyDigo ni. Sebenarnya mereka yang dalam MyDigo ni, dia sebenarnya nak lebih kepada memberi kepada masyarakat. Dia macam more to nak give back to community setelah dia dah buat macam-macam dengan ilmu-ilmu yang ada ni. So kita memberi balik macam tu lah. Inspirasi dia kalau ikutkan, kita sebenarnya dah lama bila kita buat bisnes, kita jumpa klien, tak kisahlah luar bandar ke dalam bandar ke, kita perasan yang sebenarnya masih ramai lagi golongan usahawan ataupun anak-anak muda yang baru nak start ni, dia masih lagi zero dalam bidang digital ni. Okey,
kemuncak dia bila negara kita dilanda pandemik Mac 2020, apabila peniaga-peniaga jalanan ni dalam masa 2 hari secara drastik dia kena tukar bisnes dia daripada offline kepada online. So itu isu dia yang membuatkan kita rasa macam kita kena tolong sebenarnya. Itulah lebih kurang lah cerita dia tentang Medigo ni. Okey, sebab kita tengok yang sekarang ni banyak agensi yang buat digital kan. Betul. Tetapi saya nak fokus kepada Medigo. Apa kelebihan yang ada dalam Medigo ni yang membezakan dengan agensi-agensi lain? Okey. Kelebihan dia berbalik kepada saya beritahu pada mula tadi. Kita ada pakar-pakar yang dalam bidang masing-masing. So kita ni lebih kepada nak membantu usahawan-usahawan yang kata start dekat mana-mana lah. Contoh kita selalu buat kelas every week, free class just untuk kita nak tahu dekat mana progress usahawan tu, start dekat mana yang kita perlu bantu, apa yang kita nak kena consult. So kalau contoh usahawan tu dia ada problem dari sudut branding, so kita akan panggil ataupun kita akan jemput pakar-pakar branding ni untuk share pada mereka-mereka ni lah. Macam tu lebih kurang dia. Ilmu yang daripada Medigo dapat, yes, lepas tu dia pulangkan balik kepada komuniti. Macam tu lah lebih kurang dia. Besar sungguh Fahri. Amin. Okey, saya rujuk kepada soalan ni kepada saudari Izzat lah kan. Baik. Selalunya kita nak buat pemasaran ni, adakah kita perlu fikirkan produk dulu ke ataupun kita fikirkan pemasaran dahulu? Soalan tu sangat menarik Yang mana dulu? Marketing dulu ke kita cari produk dulu? Benda yang biasa kalau untuk mana-mana peniaga, bukan peniaga lah, orang yang baru nak start peniaga ataupun orang baru nak start jual barang untuk extra income ke, ataupun dia nak cari pengalaman baru, dia selalu pilih produk dulu. Dia mesti cari produk. Saya pun pilih produk dulu. Mesti produk dulu. So dia tak salah mana-mana pun nak belajar marketing dulu ke, nak cari produk dulu ke. Tapi sebenarnya benda yang orang lambat pick up bila dia dah mula menjual ni adalah dia tidak kenal audience dia, ataupun dia tak kenal target market untuk dia jual barang tu. Sebab apa? Benda yang kita kena fokuskan sebenarnya adalah masalah kita punya target market kita. Kenapa dia perlukan produk tu? Betul tak? Kenapa dia perlukan produk tu? So kita cari masalah tu. Bila kita jumpa masalah, barulah kita boleh faham apa yang dia perlukan untuk settlekan masalah ataupun untuk atasi masalah tu. Betul. Menyelesaikan masalah. Betul. Menyelesaikan masalah. Bisnes macam mana sekali buat, mana-mana perniagaan, fungsi perniagaan adalah menyelesaikan masalah. Kan? So dekat situlah yang kita kena fokuskan sebenarnya kalau ikutkanlah. Tapi bila kita dah jumpa masalah, kita dah tahu apa produk yang kita perlukan untuk kita punya target market, dekat situlah baru ada demand kepada produk tu. Itulah wujudnya usahawan dekat situ. Dia sebenarnya macam tu. Okey, bila kita cerita pasal pemasaran, dia berkait rapat dengan digital marketing yang kita sebutkan tadi. Sekarang betul. Kan? Okey, baik. Jadi apa sebenarnya maksud digital marketing tu? Adakah sejauh mana ia berkesan? Alright. So kita nak tengok keberkesanan kepada digital marketing. Marketing ni kalau ikutkan pemasaran konvensional ni biasanya kalau kita boleh relate kepada kita tengok yang fizikal lah, kita boleh tengok signboard contohnya, ataupun kita tengok billboard, flyers dan sebagainya kan. Apa lagi boleh tengok, banners, banting. Okay, so semua ni adalah physical marketing biasa kita boleh tengok, dan yang tu pun berkesan, tak ada masalah. Tetapi bila untuk kita dapatkan audience, untuk kita dapatkan bilangan audience kita yang boleh nampak kita punya iklan, dan kita nak tengok betul-betul berapa ramai yang boleh tengok iklan kita, dekat sini yang menjadi satu benda yang kita suka. Fungsi digital marketing ni adalah untuk kita tahu audience kita dekat mana, dan audience kita ni demografik dia apa, umur dia yang mana satu kan, dia punya jandina contohnya, kita nak marketkan kepada lelaki ke ataupun perempuan. Dia khusus So kita boleh dapatkan spesifik target yang kita nak. Itu beza dia dengan physical marketing. So bila kita dapat guna digital marketing, keberkesanan dia adalah kita tahu market kita tu tepat pada sasaran. Bila kita dapat kat situ, so mudahlah untuk kita dapat produk kepada market kita. Dekat situ keberkesanan dia. Okey kan,
bila sebut dengan digital marketing kan, berkait juga dengan orang terfikir modal dia. Jadi berapa modal yang diperlukan untuk melaksanakan digital marketing? Ini memang soalan yang cakap cukup mas, berapa banyak duit yang kita nak keluar bila kita cakap pasal digital marketing ni. Sekarang ni masuk toilet pun bayar duit. Standard tu kan. Okay, alright. So untuk digital marketing ni sebenarnya kita ada dua part lah. Sebenarnya marketing digital ni ada juga yang tidak perlukan kos. Sometimes ada orang kat luar dia cakap marketing yang tidak perlukan kos ni adalah zero cost marketing. So ada yang tak perlukan. Ada juga yang perlukan, kita panggil dia adalah paid ads marketing. So maksudnya kita marketing yang berbayar. So bila kita nak mulakan dengan yang berbayar ni lah contohnya lah kan. Yang berbayar ni sebenarnya kos dia sangat sikit. Kadang-kadang tu dia boleh serendah, kita boleh mulakan serendah RM10. RM10 ni RM10 sehari lah. Kan? Sehari lah. So lagi bagus, lagi banyak kita tinggikan bajet marketing kita, lagi baguslah result dia. Lagi bagus maksudnya lagi cepat kita dapat informasi tentang kita punya marketing. So perbincangan tu panjang lagi, tapi sebenarnya tidak ada masalah ataupun tidak kekangan bajet sebenarnya untuk kita mulakan digital marketing sebenarnya. Okey, bergantung kepada kemampuan. Ya, betul. Sebenarnya betul. Ya, betul. Okey, saya nak berbalik kepada saudara Asfar kan. Baik. Sekiranya kita pakai pemasaran percuma, sejauh mana keberkesanan marketing tu? Dan berapa margin keuntungan dalam pemasaran percuma marketing digital? Okey. Kalau saya sentuh bahagian marketing percuma ni lah, ataupun nama English dia kita panggil zero cost marketing. Zero cost marketing. Ataupun ada orang panggil low cost marketing. Okey, dia sebenarnya nak tahu keberkesanan dia bergantung kepada saya panggil terms dalam marketing terms, kita panggil reach. Reach ni kita boleh tahu, kita nak tahu berapa ramai orang yang dapat iklan kita. Okey, kalau kita pakai marketing zero cost marketing pun kita dah boleh dapat reach orang yang lagi ramai, pun boleh orang kata apa memberi impak pada bisnes kita. Sebab dia bila dia sampai pada reach, okey, contoh katakanlah daripada 1000 orang yang dapat iklan kita, ya berapa orang yang akan take action, maksudnya engage dengan kita punya iklan tu, ataupun kita panggil engagement. Berapa orang yang berminat dengan produk kita ataupun servis kita. Daripada engagement tu barulah kita boleh tahu berapa banyak yang kita dapat close daripada situ. Engagement tu adakah bermaksud saudara-saudara ataupun kenalan-kenalan kita saja? Mungkin so mungkin boleh jadi macam tu. Sebab pada saya kalau untuk zero cost marketing ni, dia lebih kepada kita nak target hot market lah. Hot market ni macam kawan-kawan kita, kawan baik kita. Kita nak cakap direct ni kita malu. Sebab kita tak biasa berniaga. Kebanyakan orang tak biasa berniaga, tapi bila dia nak start, dia tak tahu nak start macam mana, dia boleh start dengan zero cost marketing. Ada banyak cara sebenarnya. So nanti saya kongsikan tips-tips untuk zero cost marketing tu. Dan berbalik pada kita nak tanya pasal margin tu. Okey, margin tu sebenarnya bergantung pada produk tu sendiri. Okey, kalau margin tu 40% lah. Cumanya dia tak keluarkan kos untuk marketing. Okey, memang kita tak keluarkan kos untuk marketing, tetapi kita dah guna sebahagian masa kita untuk kita buat zero cost marketing tu. Macam tu. Saya tertarik tadi yang tuan cerita pasal bergantung pada produk. Adakah produk selalu laris adalah sejenis pakaian ke ataupun makanan ke atau macam mana? Okey, dia ada orang cakap produk ikut trend. Okey, pakaian kalau puasa raya ni memang banyak lah. Walaupun kita macam tahun lepas kita PKP, tapi still lagi pakaian tu yang antara yang paling laris kan. Makanan pun ia juga. Okey, kalau kata nak tahu yang paling tinggi ni, bergantung kepada kehendak ataupun keperluan. Maksudnya kena kenal pasti lah. Kena pasti dulu. Okey, kita ni jual produk keperluan ke ataupun jual produk kehendak sahaja, macam tu. Kena dua kategori berbeza, yes. Produk dan juga produk keperluan. Betul, kita sendiri kena kenal produk kita ni macam mana. Kena kenal pastilah. Betul. Okay. Jadi ada saudara Asfar bagi tahu berkaitan dengan teknik kan. Bagi tahu. So kat sini saya nak tanya teruslah. Teknik yang digunakan sekiranya untuk marketing secara percuma tu. Marketing secara percuma Okey. Marketing secara percuma ni sebenarnya dia bermula dengan apa yang ada kat tangan je. Sebenarnya kita ada phone, kita pakai phone je lah.
sebab dengan phone kita dah boleh reach macam-macam. Okay, kita ada saya bagi tips lah. Ada 5 tips yang saya boleh share. Satu, yang kat sini. 5 teknik killer ni memang tim kami pakai lah. Okay, satu boleh pakai WhatsApp atau Insta Story. Kebanyakannya yang pakai ni sebenarnya dia nak target hot market macam saya cakap tadi lah. Dia malu nak beritahu, so dia beritahu secara indirectly. Dia beritahu kat sini. So, siapa yang berminat, kawan-kawan dia berminat ke, okay, dia boleh contact macam tu lah. Pakai WhatsApp, Insta Stories. WhatsApp atau Insta Stories. Okay, yang ni yang paling orang kata apa, antara dapat result yang okey lah. Okay, nombor 2 adalah Facebook Live. Okay, Facebook Live mula-mula memang kita segan nak bercakap kat depan. Tapi dah lama-lama tu dia akan, orang kata apa, dia dah biasa, dia akan jadi biasa. Okay, Facebook Live ni kalau biasa tengok orang beat bundle, baju bundle, orang jual macam-macam boleh jual. Okay, satu Facebook Live ni adalah untuk brand awareness. Kita nak tarik Facebook Live ni kita boleh share ke grup-grup. So dia boleh pergi kepada orang yang kita tak kenal pun boleh pergi juga macam tu. Dan biasa orang buat Facebook Live ni dia bagi giveaway. Dia bagi siapa yang share, siapa yang like page dia, dia akan dapat RM50. Macam tu lah lebih kurang cerita dia. Okay, lepas tu kita ada siapa buat Facebook atau Facebook page, kita boleh pakai guna button invite button tu. Okay, yang paling best sebenarnya saya nak share adalah nombor 4 tu. Okay, kita panggil content marketing. Content marketing ni lah sebenarnya yang paling orang kata paling padu sebenarnya. Dia ambil masa yang lambat, tapi content marketing ni dia sustain. Sebab apa tau? Okay, content dia tengok juga pada situasi macam sekarang ni, ramai orang kata audience kita sebenarnya sukakan info-info yang baru, info-info yang biasa je sebenarnya. Saya ambil contoh lah, yang paling yang antara yang top sekarang lah, contoh Khairul Aming. Kontennya hanya masak je, semua orang boleh masak, tapi dia just tunjukkan cara-cara nak masak. So benda-benda yang macam tu, benda-benda yang memberi info orang macam mana nak repair kereta. So benda tu, konten-konten yang macam tu yang sebenarnya lagi sustain kalau nak buat zero cost marketing lah. Lagi satu, kita ada Facebook group. Group-group community sebenarnya sangat aktif, sangat bagus. Kalau ada apa-apa produk boleh share dekat dalam tu, cuma bergantung kepada admin kat situ lah. Kena pandai, jangan terus hard sell lah macam tu. Dia ada tips dia. Macam tu lah lebih kurang sedikit tentang tips dia. Saya tertarik pasal yang grup FB tu kan. Kadang-kadang ada macam grup tu ramai penjual pula daripada pembeli. Yes. Kan? Sebab tu ada admin dalam grup tu, dia sekat. Maksudnya bukan sekat, dia macam dia tapis. Kalau nak post ada waktu dia. Nak share makanan ada waktu dia lah. Macam tu. Syarat-syarat tertentu lah, bergantung kepada admin tu sendirilah. Macam tu. Tapi macam akak cakap tadi, kalau terlalu ramai sangat orang nak menjual dalam grup tu, dia akan jadi buyer membeli dengan buyer, buyer membeli dengan buyer, macam tu je. Pun boleh jadi juga. Boleh jadi. Bisnes tu jalan. Macam tu. Macam niaga juga. Macam niaga juga. Okey, tadi kita cerita berkaitan dengan marketing digital secara zero cost lah. Yang ni saya nak tanya Saudara Rizal. Yang pemasaran digital yang berbayar pula, sejauh mana keuntungan yang boleh dicapai? Ada tak bukti-bukti yang mana memang dia punya kaya gila lah lepas benda yang bayar ni? Oh, kalau ikutkan yang cerita tu banyak sebenarnya. Daripada kita sendiri pun ada, daripada kawan-kawan kita pun ada, dan daripada cerita-cerita daripada community digital marketers pun ada. Okay, of course daripada yang pertama sekali daripada kita sendirilah, dan macam mana kita boleh buat kita nak cakap kejayaan yang besar dalam digital marketing ni. Sebenarnya bila kita mula digital marketing dulu secara serius adalah pada tahun 2015. Masa tu Facebook Ads kita guna masa tu. Instagram Ads tak famous lagi masa tu. Apatah lagi TikTok tak ada lagi masa tu, betul tak? Betul. Okey. So menggunakan Facebook Ads masa tu, saya dengan tim kita orang memasarkan produk door gift masa tu. So dalam masa 3 ke 6 bulan pun dah boleh buat jualan 1 juta. So maksudnya dekat situ dekat situ maksudnya dia sebenarnya tiada limit lah kita nak cakap untuk apa yang kita boleh capai dengan digital marketing ni. Alright, tu kira pada tahun 2015. Tapi itu kerjaan bersamalah, bukan saya seorang, betul. Alright. So bila kita bergerak ke depan,
So masa pada tahun 2017 dan sebagainya, kita dah mula untuk cuba menjual barang kita ataupun kita pasarkan produk ke luar negara pula. Dekat situ maksudnya kita, daripada kita boleh buat dalam masa 3-6 bulan, kadang-kadang kita buat dalam masa sebulan. Angka yang macam tu. Maksudnya MyDigo ni pun ada produk sendiri? Of course, MyDigo punya produk pun ada juga. Kita mengeluarkan sekarang ni kita punya salted egg powder, premix powder. Betul. So yang ni yang kita keluarkan pada tahun ni lah. Alright. So bukan nak macam yang kita cerita tadi tu, kita ada lagi bukti-bukti ataupun bukanlah bukti, kisah kejayaan rakan-rakan kita kan. So ada juga yang buat e-commerce yang betul-betul 100% e-commerce, menjual barang di negara-negara top tier, contoh macam US, UK, Australia dan sebagainya. So informasi yang saya dapat, ada yang sampai lebih kurang 40 juta dalam setahun. So maksud dengan jual barang-barang harian rumah sahaja. So maksudnya kat sini dia punya bukan sekadar permintaan, tapi sebenarnya dia punya potensi untuk begitu memang sangat tinggi. Kalau ikutkan yang ini adalah salah satu graf-graf daripada yang kita tolong klien-klien kita lah kan, untuk bantu jualan. Ada daripada jualan untuk produk madu, dan ada juga ada untuk construction dan sebagainya. Jadi yang kita tolong untuk wujudkan. Ada yang construction sebab kita cerita pasal construction ada company klien kita ni datang masa tu jumpa kita sebab dia dapat dia punya sale ataupun dia punya jualan setiap bulan lebih kurang 0 ke 1 projek sebulan. Tapi bila kita bantu dia alhamdulillah dia dapat lebih kurang 9 ke 10 projek sebulan. Wow. So banyaklah perubahan bila kita gunakan digital marketing. Okey, tadi kita cerita pasal yang pemasaran berbayar kan. Jadi mesti ada beberapa jenis kan, beberapa jenis ataupun beberapa pelbagai lah digital marketing berbayar. Jadi sejauh mana kita perlu ada kepakaran untuk menguasainya? Okey, sejauh mana perlu je kepakaran kita sebenarnya. Okey. Kalau ikutkan, kalau kita boleh bahagikan kepakaran dalam digital marketing ni kepada 3 bahagian lah. Bahagian permulaan, basic, intermediate ataupun advance. So sebenarnya bahagian basic ni sebenarnya pun kita dah cukup. Bezanya 3 bahagian ni adalah kita tengok bahagian-bahagian macam advance ni kita panggil expert lah. Beza orang expert dengan orang yang baru beginner ni adalah dia punya execution. So dia nak buat yang mana satu dulu ataupun dia nak buat yang banyak. Dia boleh pilih je. Itulah kira kita kata expert. Expert dia sebenarnya dia tahu yang mana dia nak buat dulu. So bila bercakap dengan digital marketing ni, kita ada banyak platform kan. Kita ada Facebook, kita ada Google, kita ada TikTok, Twitter dan sebagainya lah. Alright. So tapi yang paling mudah kalau untuk saya nasihatkan untuk siapa yang bermula, eloklah bermula dengan sama ada Facebook Ads ataupun Instagram Ads. Kedua-dua platform ini akan mudahkan kita untuk faham behavior audience kita, behavior customer ataupun target market kita, dan apa masalah-masalah diorang ni, supaya kita boleh faham apa benda yang kita nak cakap dekat customer kita ni, supaya dia boleh beri perhatian dia kepada produk yang kita nak jual ke kan, ataupun servis yang kita nak diorang nak ambil dengan kita ke, macam tu. So macam tu lah. Tadi saya perasan yang slide tu kan jenis-jenis yang berbayar, sama juga dengan zero marketing ya? Sama. Benda yang sama. Dia benda sama. Sebab setiap platform ni adalah tempat untuk kita wujudkan konten. Betul. Kan? Untuk kita wujudkan konten. So kat mana-mana yang ada konten, dekat situ jugalah ada peluang untuk kita gunakan servis berbayar dia. Dekat situ ada orang berkumpul. Yang paling penting. Yes, sebenarnya. Sebab kata kalau pandemik ni, kata ramai yang hilang kerja kan, tapi pembeli ada je yang beli. Betul. Saya perasan yang bab kita pun ada mengeluarkan, kita tolong run produk untuk klien kan. So bila kita tengok sebenarnya waktu pandemik pun antara yang paling tinggi jualan dia. So kita tak boleh nak cakap yang waktu pandemik semua orang susah, tak juga sebenarnya. Betul kata musibah mendatangkan hikmah. Betul. Agaknya kenapa masa pandemik ni ramai lagi membeli? Sebab saya boleh kata bila orang dah dia macam mana dia menghabiskan masa dekat social media. Okey, faham. Kalau waktu dia kerja dulu, dia ada time kerja dia, mungkin waktu malam je yang dia boleh buka kan, buka social media ni. Tapi kalau bila dia dah kehilangan kerja,
So apa yang dia boleh buat adalah dia habiskan masa dengan go through social media. Macam tu lah lebih kurang lah saya boleh kata macam tu. Saudara Asfai, saya nak tanya bagaimana tadi kita cerita pasal pemasaran kan? Okey. Jadi saya nak tanya pasal berkaitan dengan produk. Okey, boleh? Okey, bagaimana kaedah untuk menarik pembeli? Apa ciri-ciri yang perlu ada dalam produk kita? Okey. Tadi saya dah bagi satu ciri iaitu kita sendiri kena tahu produk kita. Okey, satu okey, nombor dua kena tahu macam mana kita nak gain trust daripada audiens kita. Okey, sebelum kita nak tahu kita gain trust daripada audiens kita tu, kita kena tahu siapa dia audiens kita ni. Contoh untuk produk macam contoh Dodi Duck Salted Egg ni, kita perasan yang bila dekat rumah, suri-suri rumah ataupun orang yang bekerja work from home ni, dia nak kena jaga anak dia satu, lepas tu dia nak kena masak lagi, so dia memerlukan masa yang cepat untuk dia nak masak. So kita keluarkan satu produk yang cepat untuk dia nak sediakan makanan. Berbalik dengan apa yang Zak cakap tadi, kita selesaikan masalah dia. Dia berbalik kepada nilai yang dia orang dapat kan? Yes. So kalau kata semakin bagus produk tu boleh selesaikan masalah orang, semakin cepat produk tu terjual. Satu, bila dah produk tu terjual, ramai orang pakai, dia akan kumpulkan trust orang tu. Dia tengok orang lain beli, dia pun rasa nak beli juga. Satu. Okey, yang paling penting sekali adalah apa kelebihan produk kita berbanding orang lain, ataupun saya panggil USP. Dalam bahasa marketing saya panggil unique selling point. Macam itulah. Okey. Tapi ada juga kan kalau kita tengok di produk yang sama tetapi pembeli yang A ni, contoh A dan B kan? Yes. Produk yang sama, kualiti yang sama tetapi orang tuju kepada A bukan kepada B. Dia berkait dengan bila orang tu dah membeli, okey, value apa yang dia dapat dengan pembeli A, value apa dia dapat dengan pembeli B. Okey, produk yang sama, adakah service after sale tu yang sama? Okey. Sebab ada setengah orang dia sanggup beli produk yang lagi mahal sebabkan penjual tu pandai jaga atau pandai ambil hati ataupun selalu follow up. So dia lagi sanggup, lagi better saya beli dengan orang yang pandai ambil hati saya, macam tu lah lebih kurang. So dia ada seni dia macam tu. Belah jiwa. Lebih kurang lah macam tu. Okey. Terima kasih Saudara Asfai. Sama-sama. Okey, kita tuju kepada Saudara Izzat. Baik. Social media ni dalam digital kan banyak jenis. Ada FB, ada Insta, lagi lepas tu ada TikTok dan sebagainya kan. Dalam banyak-banyak yang platform ni, yang mana paling melonjakkan keuntungan? Dan adakah setiap dia punya FB ke ni mempunyai sasaran yang berbeza? Okey. Untuk yang soalan pertama dulu kita tengok yang mana satu yang melonjakkan keuntungan lagi. So kalau ikutkan mana-mana platform yang kita bagi perhatian ataupun yang mana yang kita guna untuk kita guna sebagai medium pemasaran kita, kalau ikutkan yang itulah yang akan lagi banyak membuahkan hasil. Tapi sebenarnya mana-mana platform kita ambil dua, contoh Instagram dengan Facebook. Kalau Instagram dengan Facebook ni, mana-mana yang kita nak guna pun sebenarnya adalah dua-dua ni sama hebat kalau ikutkan. Even though walaupun dua-dua ni dalam satu company, tapi kita tak boleh nak kata Instagram lagi hebat pada Facebook. Selagi mana kita sendiri tak guna dua-dua tu sehabis baik untuk untuk test kita punya marketing skills kita kat situ. So itu untuk soalan yang pertama lah. Okey. Untuk soalan yang kedua tu apa tadi? Adakah dia mempunyai kumpulan sasaran? Kumpulan sasaran. Okey. Yang ni betul. Kalau ikutkan secara logically, kalau kita tengoklah, Facebook ni dia datang waktu bila, Instagram ni dia datang waktu bila, Facebook datang dulu, betul tak kan? So bila sekarang ni kita tengok Facebook, banyak lagi orang yang guna adalah orang-orang yang 35 dan ke atas. Instagram pula muda sikit, 28 tahun ke atas ataupun 30 tahun ke bawah contohnya lah, majority macam tu. Ataupun TikTok kalau kita tengok kan, media ataupun social media TikTok ni lagilah dipelopori ataupun diguna pakai oleh youngsters lagi kan. So dia memang ada target market dia. Dia berguna bila mana kita guna dia untuk zero cost marketing yang tidak berbayar. Kat sini dia akan nampak hasil dia. Memang audience tu sangat berbeza. Tapi
bila kita pakai paid ads marketing, kat sini kita akan nampak sebenarnya ada golongan-golongan yang kita tak tahu pun ada dekat social media ni. Contohnya, golongan-golongan 40 tahun dan ke atas. Kita expect dia tak ada dalam TikTok ataupun tak ramai. Tapi rupanya bila kita marketkan produk untuk golongan ni, ada punya kat dalam tu. So cumanya sebab kita tak follow dia punya content channel dia, dan sebab itulah kita tak tahu. Tapi nak tak nak, mana-mana social media platform, dia akan selalu bertambah user dia kan. Dia akan selalu bertambah. So bertambah ni bukan bertambah dari segi orang muda je bertambah, orang berusia pun bertambah juga dekat untuk guna social media. Okey. Terima kasih saudara Izzat. Sama-sama. Okey, kita balik pada Asfah lah. Okey. Bila kita cerita pemasaran digital kan, mungkin ada masalah di kalangan orang di luar bandar. Okey. Kan? Jadi pemasaran digital ni adakah bersesuaian kepada target sasaran di luar bandar? Maksudnya bila kita run ads ataupun bila kita buat iklan berbayar, target ke orang luar bandar? Sesuai ke tak? Sebab capaian internet itu kan terhad kan? Oh, okey. Saya boleh kata sesuai, sebab bila dia macam berbalik kepada bila kita ada phone ni, kita dah boleh reach dunia tanpa sepadan dah. Once kita dah ada dalam Facebook, dah ada dalam social media mana-mana, sebenarnya kita dah tak boleh nak cakap okey aku duduk luar bandar, aku duduk dalam bandar. Sebab semua je dah jadi sama. Sebab orang dah start berkumpul dekat dalam satu tempat tu. So kita jadi peluang untuk advertiser ni boleh targetkan iklan dekat situ. So pada saya sebenarnya masih lagi relevan. In fact bila kami buat kelas marketing di Jeli pada waktu tu, saya tengok ramai orang dah start run ads, dah start buat zero cost marketing. And ada seorang makcik ni saya perasan yang dia jual, tak silap saya, produk serunding. Dia post gambar serunding je kan, dia post gambar serunding je, beratus orang komen. Saya pun tak dapat buat macam tu kan. Tapi sebab macam berbalik kepada saya kat tadi, dia content dia power. Cara dia share cara macam mana dia buat serunding. Orang tak nak tahu the whole produk tu jadi seketul macam tu. Orang nak tahu okey macam mana kau start, okey buat produk tu macam mana, slow. Macam tu lah lebih kurang dia. Macam buat jenis. So orang lagi suka tengok jenis tu. Macam tu. So orang luar bandar pun boleh buat, orang bandar pun memang lagi boleh buat lah. Macam yang kita pergi dekat Kuala Selangor pun sama juga, buat bantal sendiri pun boleh jual sendiri, pun hanya menggunakan zero cost marketing, and income pun okey, sale pun cantik macam tu. So dia tak ada masalah sama ada kita ni duduk luar bandar ke ataupun dalam bandar ke. Once kita dah ada dalam social media tu, kita berpeluang untuk kita marketkan produk kita macam tu. Terima kasih saudara Asfah. Jadi saya balik semua pada saudara Izzat. Baik. Bila bercerita berkaitan dengan produk, kita bersekali dengan branding, betul tak? Bila kita keluar produk ada branding. Contoh depan ni kan, ada branding dia satu daripada siapa sekian-sekian kan. Betul. Jadi adakah branding ini menentukan tahap keuntungan kepada produk tu? Okey, soalan tu pun power juga tu. Tapi ini satu persoalan yang memang ramai orang tanya, ataupun orang baru nak start ni selalu memang usaha orang katanya penting ke branding ni bagi kita, produk kita. Betul. Nak kena brandingkan dulu ke? Sebab bila cakap pasal branding ni, bukannya dia cakap pasal branding, dia bercerita pasal nak kena laburkan duit ke untuk branding ni. Betul tak? Itu persoalan dia. So sebenarnya lebih baik kita laburkan duit kita untuk pemasaran. Branding tu akan datang sebenarnya. Yes. Okey. Kenapa? Sebab bila mana kita nak laburkan untuk pemasaran, kita akan fikir macam mana kita nak pasarkan ni. Mungkin kita akan cuba hire influencers untuk pasarkan produk kita. Kita mungkin gunakan macam kita bincang tadi, digital marketing, Facebook ads dan sebagainya. Dan kita mungkin guna yang bukan digital marketing, masih lagi marketing kan. Alright. So bila kita menggunakan medium-medium pemasaran ini dahulu, secara automatically dia akan wujudkan branding untuk produk kita. Sebab lagi ramai orang kenal, lagi ramai orang tahu, dan lagi ramai orang aware dengan brand kita, dekat situ akan wujudnya branding. Betul. So macam itulah bagi kita orang lah, macam mana kita orang nampak ni, branding tu macam mana nak buat kan. Dia wujudkan pemasaran tu, branding tu akan ikut. Macam tu. Pemasaran dahulu, terbranding dahulu. Dua dalam satu lah lebih kurang dia.
Okay. Ya, betul. Saya alur-alurkan sekiranya ada soalan dan juga komen daripada para peserta di luar sana. Ada daripada Asrul Abu. Kenapa soalan dia? Kenapa Facebook Ads selalunya unstable? Siapa-siapa boleh jawab? Okey, saya mulakan sebab yang ni soalan ni seronok juga. Okey, kenapa? So bila orang tanya macam audience tadi, terima kasih tuan sebab tanyakan soalan ni. Kenapa Facebook Ads selalu unstable? So bila kita tengok balik beberapa tahun ke belakang ni, sejak tahun 2018, 2019 lah, yang paling penting adalah tahun 2020, yang mana kita selalu ramai marketers ataupun digital marketers yang medium yang paling pakai adalah Facebook Ads dan Instagram Ads. Dia menghadapi masalah spending terlalu banyak, cost spending terlalu banyak, tapi sales dia tak apa-apa nak jadi. So Facebook ni dia sentiasa berubah. Maksudnya algoritma dan dia punya learning machine, AI dan sebagainya lah, dia selalu berubah sebab untuk wujudkan social media yang lagi stable untuk semua orang guna. Sebab Facebook punya medium ni adalah dia social media. Dia bukannya tempat untuk kita berniaga asal dia. Dia adalah social media. Tapi wujudnya peluang untuk advertisers masuk dan berniaga supaya Facebook boleh buat keuntungan juga. Betul. Alright. So bila dia tak stable, sebab apa? Dia nak tambahkan lagi features yang ada. Dia tambahkan lagi placement yang ada, tambah stories dan sebagainya, tambah apa lagi, macam kita tahu kan, bila kita ada Facebook kita ada Messenger juga. Messenger, semua tempat yang Facebook ni ada, contohnya semua ni adalah placement ni maksudnya kat mana audience kita boleh ada. Itu. So setiap kali tambah je feature dalam Facebook ni, setiap kali itulah akan ada instability dalam Facebook ni. So salah satu dia lah. Tapi perkara yang paling besar, update lah. Tapi yang paling besar ni bila mana Facebook ni, sebab dia adalah produk daripada United States, daripada Amerika Syarikat. So bila dia ada lawsuits daripada US contohnya lah, dekat situ kadang-kadang akan ada counter reinforcement ataupun perubahan sistem dalam Facebook. Dia bukan algoritma tapi perubahan sistem dalam Facebook. Dekat situ pun sebenarnya akan wujudkan instability dalam Facebook. Tapi perkara ni sebenarnya bukan menyebabkan kita ni tidak boleh gunakan Facebook untuk survive ataupun untuk buat sale, tapi still lagi boleh guna, still lagi relevan. Tapi kita kena faham bila dan macam mana kita nak guna. Contohnya lah, saya bagi contoh. Bila kita tahu bulan setiap tahun bulan 9, 10, bulan 10, 11 dan 12, 3 bulan terakhir ni kita panggil quarter 4. Quarter 4 ni adalah paling banyak raya ataupun paling banyak holiday yang ada. Betul. Dan holiday ni lah paling banyak orang nak berniaga dekat Facebook, online dan sebagainya. Dan paling ramai orang yang akan keluarkan kos paling banyak dekat sini. So dekat sinilah yang kita nasihatkan, siapa yang belum lagi jalankan zero cost marketing ataupun belum ada backup cara nak marketing, kalau baru nak buat Facebook Ads pada quarter 4 ni, dia akan rasa macam kos tu sangat mahal kadang-kadang. So kita kena cari cara lain. Tapi berbaloi, masih berbaloi lagi, tapi kos dia mahal sikit dekat situ. So sebab apa? Sebab kita panggil orang yang paling banyak spend duit dekat sini adalah macam jogong-jogong lah. Diorang ni spend banyak sangat kat situ. So kita ni nak bersaing dengan orang kat situ. Persaingan sengit sikit kat situ. Dan dia bukan dalam Malaysia saja kan? Dia bukan dalam Malaysia saja. Dia satu dunia. So maksudnya kita patut ambil peluang sebelum datangnya quarter 4 tu, kalau boleh kan. So maksudnya quarter 3 tu kita cepat-cepat buat marketing kita supaya quarter 4 ni kita dah pindahkan audience kita dekat website kita contohnya. Audience kita contoh pindahkan kepada Telegram kita contohnya. Dekat situ mudahkan sikit lah untuk kita cover cost dengan free cost marketing contohnya lah. Macam tu lah sebenarnya. Mungkin saudara Asfan nak tambah sikit. Macam mana nak cakap dia banyak, kalau nak kata unstable ni, sebab Facebook Ads ni dia start anggaran tahun 2013 lah lebih kurang macam tu. Baru 2013 baru nak start famous. Okey, pada waktu tu advertisers tak ramai macam sekarang. Okey, dan kita kena faham yang social media dekat dunia ni lah, macam yang slide tunjuk tadi, kita ada banyak social media. So tak semua orang akan berkumpul pada satu tempat pada satu masa yang sama. So ada orang dia dah bosan, macam kita lah, kita dah bosan scroll Facebook, kita pergi pada Insta pula.
Faham tak? So dia bila kita dah bosan Insta, kita pergi Twitter. Twitter dah bosan, kita pergi ke TikTok. Habis baru kita tidur. Macam tu lah lebih kurang ni kan. So habis buka semua sekali. Kalau ada 5 iPad, sinilah macam kan. So bila advertisers terlalu ramai, tapi audience takat tu je. Faham tak maksud saya? Dia jadi macam sebab Facebook dia pakai sistem auction. Iklan siapa yang perform, iklan siapa yang spend banyak, dia akan pergi lagi laju. Macam tu. So dia berkaitan dengan itu juga sebenarnya. Tentulah lebih kurang saya boleh cerita. Saya balik kepada saudara Asfar juga kan. Boleh? Cerita pasal branding lagi. Okey, branding. Okey. Kalau kata kita ni, macam saya contohnya kan, Okey. saya tidak dikenali. Berbeza dengan contoh Nilofa, Siti Nurhaliza. Nama dia pun dah cukup branding. Betul. Dan menyebabkan dia tak payah iklan banyak-banyak pun, terus dapat. Yes. Kan? Jadi katakanlah bila saya dapat pemasaran, saya nak buat branding, apa ciri-ciri yang saya perlu ada dalam branding tersebut? Maksudnya macam personal branding ke? Boleh jadi personal branding ataupun macam mana? Okey. Sebut pasal personal branding ni, dia kena bersedia dari sudut untuk orang kenal kita lah. Macam tu lah lebih kurang dia kan. Macam kita, macam influencers, dia bukan artis, tapi dia orang yang suka share kehidupan dia orang dekat dalam social media. So lama-lama orang jadi suka tengok live dia macam mana kan. Macam tu lah lebih kurang dia. Okey. Untuk kalaulah kita nak capai tahap macam artis, macam Nilofa, saya rasa macam nak cakap, tak tahu peluang dia macam mana lah kan. Tapi kalau kita nak dapatkan personal branding macam tu, kita boleh bermula dengan content marketing. Kita kena tunjukkan yang kita ni pakar dalam bidang tu. Saya ambil satu contoh, ada one of saya punya student lah, kira macam mentee lah kan. So dia ni jual dia jual spek Ray-Ban. Okay, Ray-Ban ori lah, bukan yang tak ori pun. So apa yang dia buat adalah dia ajar audience dia berkenaan dengan macam mana nak tengok spek ni ori ke tak ori. Okey. Faham tak? Maksudnya dia buat review kan? Dia buat review, dia ajar konten. Okey, nak tahu ori ke tak, macam ni. Tapi So dapat pulangnya juga. okey, dia start macam tu. Lama-lama dia keluarkan dia punya dia ambil stok memang ori Ray-Ban, dia jual. Okey. Dalam masa 3 bulan dia punya sale dah boleh hit almost 100k hanya dengan konten sahaja. So maksudnya kalau kita macam saya cakap, kalau kita nak jadi artis, saya tak tahu peluang dia macam mana. Tapi kalau kita nak start dengan kita nak bina personal branding kita, key dia adalah kita kena tunjuk yang kita pakar dalam bidang tu. Kalau kita pakar dalam bidang repair kereta, dan kita kena show biasa je. Contoh hari tu ada orang hantar kereta dekat kita dan kita repair, tunjuk video, okey, ini masalah dia kat mana, ini masalah dia kat mana. So kita cerita tentang konten yang orang tak tahu sangat. So, kita je yang tahu. So kita jadi pakar dalam bidang tu. Lama-lama orang akan trust kita. Macam tu lah. Dia kena buat kajian sedikit. Yes. Macam tu lah. Mentelaah sikit lah. Ya, Okay, betul. saya berbalik semula. Mungkin ada soalan daripada penonton di luar sana. Boleh kita sama-sama bacakan. Assalamualaikum. Daripada Elias Sulaiman. Salam Ramadan kepada moderator dan tuan panel. Mohon bertanya pada pandangan dan pengalaman tuan panel, bagaimana untuk mengubah minda para belia, terutamanya lepasan graduan, untuk menceburi dalam bidang keusahawanan seperti perniagaan dalam talian sebagai pilihan utama untuk menjana pendapatan berbanding makan gaji. Terima kasih. Kan? Ramai yang kita tengoklah, ramai graduan yang keluar daripada universiti, tetapi dia masalah sekarang masalah untuk mendapatkan kerja. Betul. Tapi sejauh mana graduan itu berminat dengan perniagaan? Macam mana ni? Soalan tu tadi dia macam mana nak tarik tu? Okay, soalan
Izzat boleh tengok. Macam faham je. Macam angguk-angguk tadi. Terfikir balik Soalan dia bawa balik. soalan tu best. Biasalah memang kita kita suka bila kita bercakap pasal graduan ni, sebab kita pun dulu graduan kan, dan macam mana kita boleh mencuba bidang ni sedangkan kita dulu belajar benda lain. Betul juga kan? Kan? So as far saya pun betul. So dulu belajar benda lain. So macam mana kita boleh termasuk kat sini? Okey. Saya tak langsung pada awal masa kita tengah belajar lagi masa tu kan. Kita ada program keusahawanan masa tu. Walaupun kita orang masa tu tak ada pun minat nak jadi usahawan. Betul tak? Sebab apa tak minat jadi usahawan? Sebab masa kita muda ataupun masa kita kat sekolah ke masa kita kat universiti, tiada langsung penerapan keusahawanan kat diri kita. Macam mana kita nak minat? Betul tak kan? So sama juga macam kat graduan, dia tak ada minat lagi. So macam mana kita nak tarik minat? Sama juga macam mana institusi yang menyediakan employment, pekerjaan tak kisahlah, ada apa-apa bidang sekalipun. Minat dia datang sebab dia tunjuk sekian-sekian dapat gaji banyak ni. So keusahawanan pun kena tunjuk macam tu sebenarnya. Keusahawanan ni ini dia punya potensi dia. Contoh salah satu dah. Dia panggil career journey kan. Tapi inilah tugas MyDigo kalau ikutkan sebenarnya. Untuk tunjukkan keusahawanan dalam bentuk digital marketing ni, potensi dia apa, macam mana nak buat, dan bukan sekadar kewangan sahaja, bukan itu sahaja. Apa lagi kita boleh dapat dengan keusahawanan dalam bidang digital marketing ni? Salah satu dia lah. Tapi MyDigo sahaja tidak cukup lah untuk buat satu ni. Kalau ikutkan kita perlukan usaha sama daripada banyak pihak lagi. Macam kita tahu MDEC pun ada buat juga kan. Lagi-lagi bila KBS ni jemput kita untuk buat benda ni, dan kita sangat berbesar hati sebenarnya. Betul. untuk ni, sebab memang ini misi kita, apa yang kita nak buat. Sebab masa kita berdua nak mula digital marketing dulu, kita pun tak ada cikgu mentor yang mudah macam tu. Kita banyak kali juga langgan dinding kan. So kita pun spend duit dan rugi juga. Ada, mesti ada. So bila kita jumpa mentor kita dan dia ajar macam mana kita buat apa semua, dan kita sangat bersyukur. Tapi lepas kita dah habis tu, kita pula lah ambil pass baton macam cakap kan. Pass baton untuk kita pula pergi ajar orang lain kan, gadang-gadang baru. So macam itulah sebenarnya kalau kita nak tarik minat graduan. Nampakkan di penghujung tu apa sebenarnya. Dia taklah semudah yang kita cakap macam kat sekolah dulu nak jadi apa, besar nak jadi apa. Sebab saya percaya kebanyakan usahawan yang dah berjaya sekarang ni, kalau kita tengok background dia, kebanyakannya mesti background yang berbeza. Betul lah. Kan? Ada yang belajar cikgu lah, ada yang engineering. So dia sebenarnya berbalik kepada minat juga satu. Bila kita dah lama-lama, kita rasa macam this is passion kita. Macam tu lah lebih kurang. Saya rasa boleh bagi contoh kepada makcik yang saudara Asfar kongsi tadi kan. Lagi tak ada kelayakan. Boleh jadi. Tetapi dapat pulangan yang besar juga. Yes. Lagi-lagi orang muda yang graduan ni, dia dah tahu cara fikir. Betul. Ada platform untuk berkenalan dengan orang, ada repo. Yang tu lagi memudahkan kan. Dan isu yang paling besar dekat TikTok lah, saya rasa bila mana ada setengah individu yang dia kata berhenti belajar, pergi jadi businessman. Saya rasa benda tu adalah satu isu yang saya rasa agak tak bagus sebenarnya. Sebab kita percayalah yang usahawan yang ada background dia, background belajar, ijazah ke apa sebenarnya, cara fikir dia adalah sangat berbeza. Macam tu lah lebih kurang dia. Okey. Sama-sama. Ramai nak tanya ni. Oi. Bagaimana daripada saudara Mazlan, bagaimana digital marketing dapat diaplikasikan bagi capaian menyeluruh sehingga cover satu dunia tu? Boleh cover wilayah ASEAN. Dia okey, faham. Boleh jadi Asfar ada jawapan spesifik untuk yang ni? First kali saya nak tanya, kenapa nak capai seluruh Asian tu? Itu yang sebenarnya, maksudnya target dia memang seluruh Asian ke, ataupun kita nak bermula, sebab untuk sampai ke seluruh Asian tu dia ambil masa yang sangat lama dan ambil masa yang
yalah modal yang besar apa semua kan. Macam yang kita pernah bawa produk ke mana? Ke Kuwait waktu tu. Sampai Kuwait Kita hantar tanpa kita pergi ke sana dulu. Okey. Macam tu kan. So kita, apa yang kita buat menggunakan medium Facebook ni, ni kira secara teknikal lah menjawab soalan tadi lah Dengan Facebook Ads kita boleh target, boleh kata seluruh dunia kan. Macam Izzat cakap tadi, top tier country US apa semua kan. So negara-negara tu kita ada involve juga. Ada juga negara yang kita pergi macam Kuwait apa semua kan. So kita hantar, sebelum kita hantar produk ke sana, kita hantar iklan kita dulu ke sana, bagi orang aware dengan produk kita. Bila dah sampai sana lah barulah senang kita nak buat jualan. Macam tu lah lebih kurang cerita dia. So kalau nak capai secara menyeluruh boleh, cuma bersedia dari sudut produk, bersedia dari sudut modal berapa banyak nak kena keluarkan, dan kesediaan tim tu sendiri untuk nak kawal. Kalau katakanlah ada satu produk meletup dekat Asian, kilang tak sempat nak produce, macam mana nak prepare benda tu. So banyak benda aspek sebenarnya yang kita kena tengok. Tapi kita gunakan snowball effect, kita bermula kecil, lama-lama dia akan jadi besar. Macam itulah. Bermula daripada bawah kan. Jangan betul. tengok kepada yang atas terus, tapi bermula daripada Betul. kecil. Risiko-risiko yang akan datang lah maksudnya Yes, kan. risk management yang lain-lain lah macam tu. Okay. Saya berbalik pada saudara Izzat Ya. Tadi kita cerita berkaitan dengan FB, Insta, itu saja kan berkaitan dengan itu. Tapi kita tengok dalam platform yang besar pula. Perlukah produk kita tu boleh masuk kepada Lazada ataupun Shopee ataupun Wish dan sebagainya? Adakah cara itu melonjakkan lagi keuntungan kita? Okey. Saya suka juga soalan ni. Soalan yang baik sebenarnya. Alright. Bila kita dah wujudkan produk kita, marketing produk kita ni dekat social media, dan dia ada pula, boleh ke ataupun okey ke kalau produk kita ni ada juga dekat e-commerce platform macam Shopee, Lazada dan sebagainya. Okey. Sebenarnya tiada masalah kalau kita wujudkan kita punya store dekat Shopee, Lazada ataupun any other e-commerce platform. Okey, kita buka store, kita buat listing dan kita letak produk kita dekat situ. Alright. Bila kita dah letak produk kat situ, macam mana kita nak bagi audience kita nampak produk kita dekat situ? Inilah fungsi dia social media kita. Zero cost marketing ke, paid ads marketing ke, kita buatlah konten apa sekalipun untuk kita bagi tahu audience kita kan, kita punya target market tu yang kita untuk beli produk kita ni dekat Shopee. Dekat situ, dekat Shopee. So orang pun so dia pun pergilah dekat Shopee beli kan. Sebab apa, kadang-kadang bila dekat Shopee ni salah satu benda yang kita boleh buat lagi adalah, contoh produk kita ni produk yang bukannya sama macam orang lain kan, mungkin unik sikit apa semua. Shopee sendiri ni ada satu fungsi untuk kita buat ads dia, untuk buat dia punya digital marketing dia juga. Shopee ads, untuk boostkan, contoh untuk boostkan untuk lagi ramai orang nampak produk kita. Yes. So tapi yang tu lain pula dia punya Itu lain pula kelas dia. Kelas dia lain. So masuk Shopee. Macam tu. So itu salah satu cara lah untuk kita buat digital marketing kita juga, untuk kita pasarkan produk kita, untuk kita letak kat platform lain pula kan. Dan dia tidak menjadi masalah. Dan tapi dia tidaklah menjadi satu keperluan kan. Dia bukan keperluan. Kadang-kadang orang cakap kena semua tempat kena ada produk kita, semua tempat kena ada produk kita. Cemuh tengok kita je. Tapi lagi bagus kalau kita tahu produk kita tu macam mana kita nak wujudkan dia punya jualan tu terus berlaku. Itu lagi penting. Bukannya kat mana kita nak letak, tapi macam mana kita nak make sure produk kita tu jualan dia berlangsung. Yang tu yang penting. So kalau dengan lagi cepat dia adalah dia dekat dengan kita, dia WhatsApp je kita untuk membeli, lagi laju daripada dia dekat Shopee, baik dia WhatsApp kita. Tapi kalau kita banyak sangat dapat orang WhatsApp kita tak larat nak reply, baik kita wujudkan satu store khas ataupun online store khas untuk orang beli produk ni tanpa melalui kena WhatsApp kita. Kan. So kalau kita online store yang khusus untuk produk ni, lebih kurang macam Shopee juga. Tapi Shopee mungkin dia ambil persen sikit untuk dia kan dan sebagainya. Ada banyak tier persen yang dia ambil. So saya tak pasti yang mana satu. Tapi kalau kita wujudkan store pun ada juga, kadang-kadang kita kena bayar untuk payment gateway kita punya percentage berapa dan sebagainya lah. Tapi semua ada pro and cons. Tapi inilah digital marketing, mudahkan kita untuk buat jualan.
Saya kutip balik apa yang Saudara Izzat bagi tahu tadi, bahawasanya bukan kita melihat kepada dekat mana kita letak produk kita tetapi bagaimana cara kita untuk pasarkan produk kita. Betul. Yang tu lagi penting. Okey, nampaknya macam ada soalan Soalan daripada penonton ya. Okey. Daripada saudari Mulyana binti Tahir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan. Saya nak tanya bagaimana cara dan pendekatan yang sesuai untuk seorang usahawan produk makanan kekal momentum marketing yang membuatkan orang senang ingat produk makanan itu sebab jual secara online. Okey, beli pula saya tengok. Okey, tapi faham kan? Faham. Okey. Mungkin saudara Asfar boleh jawab. Boleh. Okey. Sama kat macam kita tengah jual Doridak Soto Egg ni. Produk makanan lah lebih kurang kan. Ni pun sama, produk makanan. Produk makanan. So dia sebenarnya the first thing yang kita kena tahu, berbalik pula benda yang sama yang saya cakap tadi. Produk kita tu kita kena tahu sendiri produk kita tu untuk apa. Kita kena listkan semua kebaikan produk kita, keistimewaan produk kita compare dengan produk orang lain. Itu satu. Satu lagi, kalau kita nak stay momentum kita tu, kita kena spend lagi banyak sikit. Okey, sebab ramai yang sebenarnya peniaga-peniaga yang bila saya jumpa renovate kedai apa semua okey. Kan? Kedai kebabum tapi bila saya minta berapa persen untuk bajet untuk marketing, 1,000 cukup. Contohlah. So dia jadi macam kedai dah gempak tapi orang tak tahu, tak guna juga. Macam tu. So CFA yang biasalah usahawan-usahawan pakai ni, dia pakai 70-30. 70-30 ni 70% untuk permulaan lah, untuk permulaan bisnes. Kalau kita baru nak start, 70% kita kena laburkan untuk marketing. Tak kisahlah kita nak buat zero cost marketing ke. Saya belajar 70% untuk marketing ya. Untuk marketing, untuk peringkat permulaan ni lah. Bila dah sustain, walaupun kita tak buat marketing, produk sentiasa jalan, time tu kita tukar pula style dia. Okey, tapi untuk peringkat permulaan memang memerlukan 70-80% untuk kita letakkan saya boleh kata keuntungan lah untuk kita kata apa, kembangkan produk dengan tambahkan marketing. Boleh pakai, tak kisahlah marketing nak zero cost ke, you nak hire influencers ke, you nak buat Facebook ad, Instagram ad, TikTok ads ke, terpulang. Tapi cerita dia, kalau kita ada produk yang sedap tapi kalau orang tak tahu, tak jadi juga. So macam-macam mana pun kena sentiasa maintainkan marketing tu. Saya ambil satu contoh McDonald, KFC, iklan dia orang tak pernah stop. Raya iklan macam ni, puasa iklan dia macam ni. Raya Cina Prosperity Burger, kita sendiri dah tahu. So benda-benda macam tu Tertunggu-tunggu kita kan. So benda-benda macam tu sebenarnya kita sendiri yang tentukan. Sebab ada setengah orang bila company dah start besar, time tu dah nak start enjoy pergi buat benda lain. Macam tu lah lebih kurang. Untuk kekalkan momentum dia, kena tahu game apa yang kita main. Kalau you main stockist and agent, memang you kena jaga stockist and agent you lah. Macam tu lah cerita dia. So nak tambah influencers ke, terpulang. Tapi apa-apa pun pakai formula yang saya cakap tadi, 70-30, ataupun mengikut kepada keuangan masing-masing lah. Macam tu. Tengok pada poket sendiri. Yes. Tetapi CV-nya adalah permulaan 70% untuk pemasaran dan 30% untuk pengurusan dia. Okey, nampaknya macam masa tidak mengizinkan kita untuk lebih lanjut. Mungkin di luar sana banyak lagi soalan. Itulah. Dan untuk itu saya ingin jemputlah Saudari Izzat. Mungkin ada rumusan daripada perbincangan ini ataupun nasihat kepada rakan-rakan kita di luar sana. Silakan. Okey, saya sebenarnya ada satu perkara saja yang boleh saya cakap lah untuk audiens kita hari ini kan. Sebenarnya yang mana belum lagi untuk mencuburi bidang digital marketing ni, sebenarnya dia sangat mudah. Dia sebenarnya benda yang simple. Tidak terlalu complicated pun. Hanya perlu bermula. Yes. Take the first step. Kan? So kalau benda yang paling simple adalah digital marketing, yang paling simple adalah buat konten. Konten tu maksudnya kita sama ada buat video ataupun gambar yang menceritakan tentang produk kita, YouTube kan. Itu semua tu tergolong dalam digital marketing. So bila kita dah boleh buat konten, kita boleh buat video,
Dekat situ barulah akan mula proses kita macam mana kita nak bagi orang lain tengok. So the keyword here adalah take the first step, bermula dulu. Yes. Buat kajian dan pengetahuan berkaitan produk yang kita nak buat kan. Ya, itu. Betul. Konten itu boleh melonjakkan lagi pemasaran dan juga keuntungan lah. Betul. Okey, kita minta rumusan juga daripada saudara Asfar. Saya simple je. Apa-apa pun kita nak start, kena ada ilmu lah juga. Okay, so cerita dia, teruskan belajar. Kalau kata ada apa-apa masalah, boleh contact kami di talian. Boleh contact dekat Facebook page kami lah. Okay. Mungkin Urustia boleh pinkan di dalam komen talian untuk dihubungi MyDigo. Okay. Kena start, wajib sebenarnya. Pada saya, satu digital marketing ni dia dah jadi satu keperluan lah untuk kita nak start. Memang wajib lah untuk kita start. Kalau tak, kita akan jadi ketinggalan dari sudut marketing. Sebab cikgu saya pernah cakap berkenaan dengan kalau kata orang search produk kita dekat online, dekat Google tak ada, bermakna kita tak, bisnes kita tu masih belum lagi, orang kata apa, go online, masih belum berkembang macam tu. Kena mulakan langkah pertama untuk bermulalah. Start. Kena start daripada sekarang. Start sekarang. Jangan tunggu-tunggu. Terfikir sebab idea dah ada kadang-kadang. Yes. Boleh je buat. Berani tak berani, anda sendiri yang tahu kan. Betul. Okey. Terima kasih kepada kedua-dua panel kita. Sama-sama. Dan ingin saya bagi tahu kepada penonton di luar sana, sila mohon untuk isi borang penilaian untuk dapatkan tindak balas kepada maklum balas kepada kami, dan juga dalam borang penilaian tersebut juga ada dikepilkan sekali untuk slip kehadiran bagi mereka yang tengok program bagus. ini. Okay. Boleh jadi masuk dalam keperluan dia untuk berkhusus lah. Yes, betul. Dan sekiranya tuan-tuan berminat di luar sana, boleh hubungi MyDigo yang telah dinyatakan di dalam komen. Boleh tengok di ruangan komen. Sebab mereka adalah kalangan belia yang berusaha memberi pulangan balik kepada komuniti secara percuma. Kan selalunya kita cari berbayar, tetapi tidak semestinya percuma ini tidak bagus. Ini mempunyai kualiti yang terbaik. Sebab apa? Sebab diorang cakap, diorang buat dan mempunyai pengalaman 10 tahun dalam bidang marketing digital. Okey, terima kasih. Sekian saja daripada saya. Sekiranya ada salah silap, mohon dimaafkan. Selamat berpuasa dan selamat menyambut Hari Raya yang akan datang. Sekian sahaja daripada saya, Hazulia Arni, sebagai moderator anda pada pagi ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.